tajuk berkaitan dengan bersama kita menjayakan tarbiyah Ramadan kan. Walaupun kita kalau pergi ke pasar raya tu dah terdengar-dengar kan, dah terdengar-dengar orang pasang lagu raya kan. Sebab apa, dia cara promosi nak jualkan barang kan, nak jual satu benda tu dia kena bagi satu benda tu semangat kan. Dengan lagu raya orang tiba-tiba nak beli baju raya banyak sikit kan. Jadi biarkan. Jadi kita masih lagi awal-awal Ramadan gitu kan. Mana kita kena hayati lagi Ramadan yang ada ini untuk kita kan, gunakan kesempatan ruang yang ada dalam bulan Ramadan ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tamam khair. Dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, para alim-alim ulama, para asatizah, para ilmuwan-ilmuwan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat lagi kita bersama-sama menunaikan kewajipan solat fardu subuh secara berjemaah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat melakukan kewajipan berpuasa pada hari yang ke-8 Ramadan. Dan syukur lagi kepada Allah SWT kerana Allah beri ruang kesempatan pada kita untuk sama-sama kita duduk sebentar selepas waktu subuh ini, untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah 8 hari berpuasa kan. Jadi untuk perkongsian saya pada pagi ini, tajuk berkaitan dengan bersama kita menjayakan tarbiyah Ramadan kan. Walaupun kita kalau pergi ke pasar raya tu dah terdengar-dengar kan, dah terdengar-dengar orang pasang lagu raya kan. Sebab apa, dia cara promosi nak jualkan barang kan, nak jual satu benda tu dia kena bagi satu benda tu semangat kan. Dengan lagu raya orang tiba-tiba nak beli baju raya banyak sikit kan. Jadi biarkan. Jadi kita masih lagi awal-awal Ramadan gitu kan. Mana kita kena hayati lagi Ramadan yang ada ini untuk kita kan, gunakan kesempatan ruang yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk kita untuk gunakan peluang yang ada untuk kita melipat gandakan amal. Ini yang paling penting tuan. Pada bulan Rajab Syaban kita semua minta kepada Allah SWT kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan kan. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi dah bulan Ramadan tiba-tiba nak apa? Fokus pada raya. Jadi tangguh sekejap kan. Jadi kita kena betulkan, setting balik niat kita. Inilah tujuan kita duduk sebentar, untuk duduk tazkirah ilmu ni untuk apa? Untuk sama-sama kita wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu adalah manfaat untuk mukmin. Untuk kita ingat antara satu sama lain. Ni baru kita ni masih dalam awal-awal Ramadan. Jadi apa yang kita kena buat? Kenapa tuan-tuan? Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi, hadis Nabi SAW bersabda, ramai orang yang berpuasa
tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia tu kan, kita tak nak macam tu, kita tak nak golongan, kita tak nak jadi golongan yang apa, puasanya sekadar mendapat lapar dan dahaga. Dan ramai orang yang mendirikan solat tapi tidak dapat apa-apa daripada solat kecuali kepenatan. Ramai juga orang yang solat tapi solatnya nothing, tak ada apa-apa. Kita nak jadikan ibadah kita ni ada nilainya, ada sesuatu yang manfaatnya untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis ini, ulama membagi tafsiran. Ada 3 tafsiran yang kita dapat ambil daripada tafsiran hadis ni. Yang pertama, bagaimanakah golongan yang orang yang berpuasa tapi tak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga? Yang pertama, ulama menceritakan tentang orang yang berpuasa di siang hari tapi malam, pada waktu bukanya ataupun pada malam harinya makan makanan yang haram. Jadi ini kita kena, mana kita kena apa? Kita kena pastikan sumber makanan kita ni makanan yang halal kan. Makanan yang diketahui kesahihannya kan, supaya kita mendapat manfaat, kita mendapat apa? Mendapat pahala daripada puasa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ulama mengatakan orang yang berpuasa dengan baik tapi ketika puasa sibuk mengumpat dan memfitnah orang lain. Ni tuan-tuan, ini kita kena jaga kan. Maknanya puasa dah cantik dah kan, sanggup boleh tahan lapar dan dahaga, tapi tengah-tengah puasa tu banyak sangat bawang putihnya kan, banyak sangat bawang kan, bawang Holland ni kan, banyak sangat mengumpat kan. Ni bahasa istilah sekarang mau mengumpat kan, bahasa sekarang istilah mau bawang kan. Sibuk mengata orang lain kan, sibuk menceritakan tentang orang lain. Jadi ini perkara-perkara ini kita kena elakkan kan. Kita belajar daripada madrasah Ramadan ini untuk kita avoid, untuk kita halang perkara-perkara ini kan. Betul tu kan, dia cerita-cerita pasal orang ni sedap kan, tapi makna ni lah dalam Ramadan ni lah kita nak belajar kan. Makna kita pastikan kita tak menceritakan tentang hal orang lain kan. Makna kita fokus pada diri kita kan. Dan yang ketiga, orang ulama mengatakan siapakah orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa? Ialah orang yang berpuasa tapi tak menjauhi perkara-perkara maksiat. Orang yang berpuasa tapi tak menjauhi perkara-perkara maksiat. Ini tuan-tuan, makna puasa kita ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi dalam puasa kita ini juga kita nak belajar menjaga panca indera kita kan. Mata kita kan, kurangkan tengok melodi kan, banyakkan tengok Al-Quran kan, banyakkan dengar Al-Quran kan, daripada dengar apa, YouTube yang melarang kan. YouTube boleh dengar, tapi dengar perkara apa, tentang bacaan Al-Quran kan, tazkirah agama kan, itu dibolehkan kan. Apa, mata kita, telinga kita kan, mulut kita kan, jangan banyakkan membawang kan, banyakkan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala kan, latih diri kita untuk banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan 3 golongan yang dikatakan oleh para ulama bagi mereka yang berpuasa tapi tak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita nak menjayakan tarbiyah Ramadan ini tuan-tuan, maka apa perkara yang perlu kita buat? Mungkin perkara ini kita dah biasa dengar, tapi inilah tentang agama. Agama ini perkara-perkara yang kita kena dengar lagi dan lagi, bukan sekadar kita dengar, tapi bagaimana dengan apa yang kita dengar ini supaya kita melekat di hati kita kan? Lekat di hati kita, kemudian kita dapat amalkan, dan yang terbaiknya kita dapat sampaikan. Itu yang terbaik. Inilah cerita tentang agama kan. Agama ni tentang cerita tentang apa? Tentang kewajipan, ingatan tentang solat, ingatan tentang buat amal kebaikan, ingatan anjuran untuk berinfak kan. Tentang kebaikan inilah dikatakan perkara-perkara agama. Bagaimana tuan-tuan kita nak jayakan tarbiyah Ramadan ini? Yang pertama kita kena pasang betul-betul niat kita. Makna apa juga amalan yang kita buat,
Setiap apa amalan yang kita buat dalam kelakuan harian kita ini, kita niatkan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kan? Mana tak lain tak bukan Tuhan. Mana apa perbuatan kita niatkan untuk mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Supaya kita dapat menjadikan Nabi ini sebagai qudwah hasanah kita. Kan? Kita dapat jadikan Nabi ini sebagai panduan kehidupan kita. Jadi apa yang telah Nabi ajar ini, kan, bermula daripada bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Contoh tuan-tuan, bangun tidur kita, kan? Bangun tidur kita, kan, orang non muslim bangun tidur. Tapi bagaimana kita nak bangun tidur yang ada berpahala, kan? Kita nak buat sekarang ni benda yang semua berpahala, kan? Kenapa tuan-tuan? Kita kena tamakkan pahala. Kerana walaupun tamak itu satu perkara yang, kan, orang kata sifat yang tak baik, tapi untuk pahala ini kita kena tamak. Kenapa tuan-tuan? Pahala ini ialah mata wang akhirat, kan? Pahala ini ialah mata wang akhirat kita. Mana di akhirat Allah SWT ini, apa yang bernilai di sisi Allah SWT ialah pahala, kan? Ini kalau kita dekat Malaysia, kita nak beli satu barang, ringgit Malaysia ada nilainya, kan? Ada pulus boleh beli, kan? Kalau kita pergi ke Amerika, dolar Amerika, kan? Kalau kita pergi Arab Saudi, rial, kan? Di akhirat yang bernilai ialah pahala Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Walaupun sebesar biji zarah, kan? May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan? Setiap apa amalan kamu walaupun sebesar biji zarah akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi tengok tuan-tuan, mudahnya nak berpahala tuan-tuan. Apabila kita ikut niatkan, ikut cara Nabi SAW. Bangun tidur dengan membaca doa, kan? Bangun tidur baca doa dapat pahala, kan? Kemudian, kan, kita teruskan, kan? Biasa kita lepas bangun tidur, biasa kita akan masuk bilik air, kan? Kita masuk bilik air pun ikut cara Nabi SAW pun dapat pahala, kan? Bagaimana cara Nabi SAW, tertib yang Nabi ajar apabila kita nak masuk dalam bilik air, mana kita, kan, masuk dengan kaki kiri, kan? Tutup kepala, kan? Dan selesainya kita keluar dengan kaki kanan pun dapat pahala, kan? Ada doa ni, doa untuk apa? Masuk tandas, kan? Teruskan baca doa, kan? Masuk tandas pun dapat pahala, kan? Sekejap lagi kita berbuka puasa bersahur baca doa pun dapat pahala, kan? Apa lagi tuan-tuan? Kemudian apa? Mana kita dah bangun tidur dah, kan? Masuk bilik air dah, kan? Kata makan pun kita dah cerita, kan? Masuk masjid pun tadi tuan-tuan, kan? Apabila kita diingatkan untuk apa? Untuk kita baca doa masuk masjid, kan? Pun dapat pahala, kan? Apa tuan-tuan? Doa masuk masjid, Allah maftali abwaab rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bukakan kepada aku pintu-pintu rahmat. Mana cerita kat sini tuan, rahmat Allah ini hanya akan turun di masjid-masjid, kan? Di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nak cerita rahmat Allah ini tak ada di tempat lain. Tak ada di Maiden USD ke, kan? Tak ada di Speedmart ke, kan? Mana rahmat Allah ini hanya turun di masjid-masjid, kan? Mana ceritanya rahmat Allah ini, mahalnya rahmat Allah ini, kan? Yang hanya ada di masjid-masjid, kan? Rahmat Allah yang Allah turunkan di masjid-masjid. Kemudian daripada rahmat yang kita bawa daripada masjid ni, kita nak dapat fadilat ni. Sebab tu apabila kita doa keluar masjid ni, jangan lupa baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, ya Tuhan kami, kau kurniakan aku fadilat-fadilat. Supaya rahmat yang dibawa daripada masjid dan sebenarnya diikuti dengan fadilat ini untuk kita bawa kepada rumah-rumah kita, kan? Supaya kita nak makmurkan rumah-rumah kita ini seperti mana, kan, rahmat Allah turun di masjid-masjid. Supaya rumah kita ini bercahaya dengan amalan-amalan, kan? Supaya rumah kita ini wujud, kan, dengan suasana solat, suasana baca Al-Quran, suasana apa, ada sesi tazkirah ni, kan? Bukan dihidupkan dengan stadium Astro saja, kan? Mana rumah-rumah kita pun kena hidupkan dengan suasana masjid, kan? Sebab tu Masjid Nabawi ini disebut Masjid Al-Munawwarah. Macam tuan-tuan, Masjid AKA, kan, Masjid Nabawi Malaysia, tuan-tuan. Jadi kita nak bawa, kan, kecahayaan munawwarahnya, kan, masjid ini, kan, amalan masjid ini di rumah-rumah kita, kan? Amalan masuk masjid pun dapat pahala. Kemudian apa lagi tuan? Mana kita, kemudian amalan yang biasa kita buat,
kan, rutin harian yang biasa kita buat. Mana apabila kita tidur balik tuan, tidur balik pun dapat pahala apabila kita ikut cara Nabi SAW kan. Mana kita tidur dengan apa, sebelum tidur baca doa kan, ambil wudu kan. Tidur dalam kuliah pun dapat pahala tuan, jadi tak ada masalah. Jadi mudahnya untuk kita buat pahala kan. Jadi cerita kat sini, setiap apa amalan kita kan, amalan kita kan, apabila kita niatkan ikut cara Nabi SAW, pasti akan mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak rebutkan kan. Di samping di bulan Ramadan ini kan, bulan bonus untuk kita membuat apa, kita nak merebut pahala kita. Macam mana anak kita tuan, anak-anak kita kalau biasa main game kan, tak kisahlah PUBG ke apa kan, mereka kalau nak dapat markah lebih, mereka kena masuk pusingan bonus kan. Pusingan bonus tu, mereka kalau menang dapat pahala kan, dapat poin lebih, markah lebih. Begitu juga dengan kita kan. Mana Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan ini bukan sekadar untuk bulan ini berlalu saja. Bagaimana kita nak mempertingkatkan amalan kita supaya Allah gandakan amalan-amalan kita, pahala-pahala kita ini di bulan Ramadan. Terutamanya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut malam Al-Qadar kan? Bukan Lailatul Qadar kan, jangan tersasul kan. Lailatul Qadar tu tempat kita beli belah kan. Lailatul Qadar kan, malam Al-Qadar kan. Jadi tuan, kita niatkan dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadar kan. Ya Allah Tuhan kami, kau berkatilah kami pada bulan Ramadan dan sampaikanlah kami dengan malam Al-Qadar. Ini malam yang sangat bonus kan. Bila mana, saat mana, ketika mana, kita tak tahu kan. Ada yang mengatakan hujung-hujung Ramadan kan? Ada yang mengatakan awal-awal Ramadan. Yang terbaiknya kita buat setiap malam ini, kita pastikan kan, sebelum kita sahur itu kita niatkan untuk kita bangun malam kan. Walaupun kan kita penuhi malam itu dengan hanya solat tahajud 2 rakaat, lagi banyak lagi bagus kan. Itu yang pertama kan. Mana bagaimana nak jayakan tarbiyah Ramadan ini, kita niatkan apa amalan kita ini, kita ikut cara Nabi SAW. Kenapa? Pasti dan pasti apabila amalan kita ini ikut cara Nabi SAW, pasti akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak jayakan tarbiyah Ramadan kita? Yang kedua, dengan kita kan, banyakkan baca Al-Quran kan. Apa khabar Al-Quran kita kan, dah berapa juzuk kan? Kan kalau ikut tertib juzuk ni, hari ni dah masuk hari ke-8 kan? Mungkin ada setengah-setengah kumpulan tadarus kan, mungkin mereka dah advancekan sikit kan, mereka mungkin dah nak azam khatam mungkin pada 27 Ramadan ataupun 5 Ramadan, mungkin dah lebih kan. Jadi Alhamdulillah, satu usaha yang baik kan. Mana teruskan dengan bacaan Al-Quran kita. Kenapa tuan? Al-Quran pada bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Al-Quran kan, bulan Al-Quran kan. Maknanya yang mana dah ada kumpulan tadarus, teruskan kan. Jadi yang mana belum ada lagi, mana kita teruskan dengan bacaan infradi kan, bacaan sendiri kita kan. Pastikan kita ni satu hari satu kan, mana satu hari satu juzuk kan. Kerana Al-Quran ini ada 30 juzuk kan. Dan puasa Ramadan kita ada 30 hari kan. Jadi apabila dibagi 30 hari dibagi dengan 30 juzuk, satu hari satu juzuk kan. Sebab tu saya sebut tadi, hari ni hari ke-8, bagi mana kalau mana mereka yang ikut tertib bacaan juzuk, mana hari ni ada hari yang ke-8. Jadi satu juzuk ini ada lebih kurang 20 muka surat kan. Kalau nak senang bagi, mana 20 muka surat kalau nak baca satu juzuk pada hari tersebut, mana 20 muka surat bagi dengan 5 solat fardu kan. Mana bagi 5, satu solat suduk kan, satu solat fardu tu kita baca 4 juzuk kan, 4 muka surat kan. Subuh 4 muka surat, zuhur 4 muka surat kan, asar 4 muka surat, maghrib 4 muka surat, isyak pun 4 muka surat. Jadi ini antara kaedah perkiraan. Jadi terpulang, mungkin tuan-tuan ada cara masing-masing. Yang penting ada keazaman kita untuk kita khatam Al-Quran kan. Jangan biarkan Ramadan berlalu saja jangan sepikan Ramadan kita tanpa bacaan Al-Quran. Di samping tilawatul Quran, di
di samping kita baca Al-Quran ini, kita tingkatkan juga kan Al-Quran kita kan. Tingkatkan Al-Quran kita juga dengan apa? Dengan kita membaca tafsir Al-Quran kan? Kita membaca tafsir Al-Quran. Kita peruntukkan masa saya dan tuan-tuan untuk kita baca makna Al-Quran kan? Baca cerita-cerita yang terkandung dalam Al-Quran. Ini kalau Netflix kita ada kat rumah, jadi tak salah untuk kita baca tafsir Al-Quran kan? Kenapa tuan-tuan? Cerita yang terkandung dalam Al-Quran ini cerita yang pastinya benar-benar berlaku. Tak perlu ditapis lah kan. Kalau hari ni kita dapat maklumat daripada kan, mana-mana sumber contoh kan, kalau cerita-cerita dunia ni kan, mana kita dapat sama mana sumber ni belum tentu sahihnya kan. Kita kena semak kesahihannya, kepastiannya sebelum kita sebarkan. Yang pasti, tapi yang penting, yang pasti cerita yang pada Al-Quran ni cerita yang benar-benar berlaku, tiada dustanya kan. Dan cerita Al-Quran ni cerita yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku, semuanya terkandung dalam Al-Quran. Jadi rugilah tuan-tuan kalau kita tak baca cerita sensasi ni kan. Biasa kalau kita dunia ni kita tunggu cerita sensasi kan, berita sensasi kan. Rugi kita tuan-tuan kalau kita tak membaca tafsir Al-Quran. Kenapa? Cerita-cerita yang dalam Al-Quran cerita yang benar-benar berlaku tuan-tuan. Itu yang kedua, kita tingkatkan dengan tafsir Al-Quran. Yang ketiga dengan cara macam mana tuan? Dengan kita cara tadabbur Al-Quran, penghayatan kita dengan Al-Quran kan? Bagaimana kita kita mengkaji lagi tentang Al-Quran kan? Dengan mendalami lagi, bukan mengkaji, kita mendalami lagi apa yang tersedia dalam Al-Quran. Contoh tuan, apa yang boleh kita mendalami lagi tentang Al-Quran ni yang pertama kan? Mana kita boleh tengok kan, cerita-cerita yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada 114 surah kan? Ada 114 surah kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran ini, surah Al-Quran ini hanya diturunkan di 2 tempat saja kan. Sebagaimana kita semua maklum kan, makna Al-Quran ini hanya diturunkan di 2 tempat saja, di Mekah dan Madinah kan. Itu penurunan Al-Quran kan, surah-surah Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, dalam apabila kita mendalami Al-Quran ini, kita akan tahu kan cerita-cerita tentang kan, mana apa cerita-cerita apa tajuk-tajuk tentang Al-Quran. Yang pertama, untuk wanita ada satu surah khusus untuk wanita, dinamakan surah An-Nisa. Kalau orang lelaki tak ada surah khusus, tapi ayat ceritakan tentang lelaki itu adalah tersebut dalam Al-Quran kan. Kemudian tuan-tuan apa cerita tentang kita tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni maknanya tentang sapi betina ataupun lembu betina. Tapi dalam surah Al-Baqarah ini ada satu ayat yang panjang, menceritakan tentang hutang. Kemudian apabila kita kan mendalami lagi Al-Quran, kita akan tahu kan dalam surah Al-Quran ni ada surah-surah kan, surah-surah binatang. Tadi Al-Baqarah kan, An-Namlu, An-Nakhlu kan, tentang apa? Cerita tentang apa? Tentang surah Al-Imran, keluarga Imran kan, surah Al-Mulk kan. Ini banyak lagi tuan-tuan. Banyak cerita-cerita yang menarik kan. Apabila kita peruntukkan masa kita untuk mendalami Al-Quran. Jadi tuan-tuan, jadikanlah Al-Quran ini sebagai sahabat kita, teman kita, kawan kita kan. Jadi di bulan Ramadan ni lah kita nak tarbiyah sungguh-sungguh kan. Kenapa? Banyak masa makan kita dah korbankan kan. Masa ngeteh dah tak ada kan. Kalau hari lain lepas ni kita sibuk nak ngeteh kat mana kan, dah ada spend masa kan. Waktu tengah hari pun kita dah tak fikir nak lunch kat mana kan. Waktu asar pun kita dah tak fikir nak minum petang kat mana kan. Jadi banyak masa kita yang ada pada bulan Ramadan ini boleh kita gunakan, kita tune dengan kita banyakkan baca, mendalami kan, menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita kan. Tuan-tuan, kenapa bila kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, teman kita, kawan kita, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat kita kan. Maka Al-Quran ini akan jadi pembela kita sewaktu mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua kan.
tarbiyah Ramadan yang kedua dengan apa? Kita menjadikan Al-Quran ini sebagai ikutan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak menjadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Yang ketiga, innamal mu'minuna ikhwah, kan? Kita sebagaimana orang mukmin, sesungguhnya orang mukmin lelaki dan perempuan ini adalah sebagai saudara-saudara, kan? Indahnya Islam ini apabila umatnya berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Indahnya umat Islam ini apabila mereka berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW melarang keras, kan? Apabila umatnya memutuskan silaturahim, kan? Jadi di bulan tarbiyah ini, bulan Ramadan ini, marilah kita mempereratkan ukuah-ukuah, kan, persaudaraan Islam kita, kan. Mungkin ada persengketaan sebelum ini, betul, kan, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi kita sesama manusia, kan. Mana perkara yang boleh kita selesaikan, kan. Sebab tu mengalah bukan erti kalah, kan. Mengalah bukan erti kalah, kan. Mana kita mengalah untuk, kan, untuk menjernihkan keadaan, untuk apa? Untuk kan, meleraikan keadaan, supaya ikatan ukhuwah yang kita bina ini bukan saja dibina di dunia Allah SWT, kan, supaya ikatan yang kita bina ini ikatan yang akan berkekalan sehingga syurga Allah SWT. Inilah destinasi terakhir kita, tuan-tuan, yang mana semua orang pasti impikan. Setiap orang yang beriman mengimpikan untuk mendapat syurga Allah SWT, kan? Kenapa, tuan-tuan? Panggilan ataupun jemputan, kan, untuk mereka-mereka yang mendapat syurga Allah SWT ini, tuan-tuan, apabila kita merenungi balik apa panggilan yang Allah sebut, Allah panggil untuk mereka-mereka yang mendapat syurga ini dengan panggilan yang manja, panggilan yang manis, dengan perkataan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan. Ini, tuan-tuan, nak masuk syurga ni tak boleh orang yang jiwanya kusat, dan bukan jiwa yang jiwanya, bukan orangnya yang jiwanya resah, gelisah. Untuk dapat syurga ni Allah panggil dengan orang jiwa-jiwa yang tenang, kan. Kemudian Allah sebut lagi dengan sambung pada ayat berikut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan. Kembalilah kepada aku dengan keadaan aku redha dan engkau meridai. Tuan-tuan, niatkan apa amalan yang kita buat ini, kan, bukan kita amalan yang kita buat ni bukan nak tunjuk kita baik, bukan nak tunjukkan siapa baik. Apa amalan yang kita buat ini untuk kita mendapat keridhaan Allah SWT. Supaya apa? Supaya Allah redha dengan kita, kan. Apabila Allah redha dengan kita, maka apa yang Allah akan bagi, fadhuli fi ibadi, kan. Masuklah kamu ke dalamnya dalam keadaan yang kekal, kan. Masuklah kamu ke dalamnya dalam keadaan kekal. Masuklah ke dalam mana? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga aku. Ini dah, tuan-tuan, tempat destinasi yang kita impikan, kan, untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, itu antara misi-misi kita, bagaimana untuk kita meneruskan tarbiyah Ramadan kita, dan supaya momentum yang telah kita bina pada bulan Ramadan ini kita dapat teruskan, kita dapat istiqomahkan, kekalkan sehingga ujung Ramadan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara 4 zikir yang tak patut kita tinggalkan, kan. Tadi kita dah sebut bagaimana cara untuk kita, bagaimana untuk kita tingkatkan tarbiyah Ramadan. Kemudian saya sambung pada poin yang seterusnya, bagaimana untuk kita 4 zikir yang tak patut kita tinggalkan. Yang pertama, tuan-tuan, yang pertama ialah kalimah istighfar. Kalimah istighfar, kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum, kan. Mana kita, kan, kita kalimah untuk apa? Kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jangan skip, kan. Jangan tinggalkan zikir ini, kan. Biasa kalau lepas, kan, lepas solat jemaah ni, kan, lepas solat fardu kita, biasa imam, kan, ada zikir, mana boleh kita ikutlah, tuan-tuan. Ataupun sambil saja kita banyakkan istighfar kepada Allah SWT, kan. Banyakkan istighfar. Yang kedua, banyakkan ucapan la ilaha illallah, kan. Banyakkan ucapan kalimah la ilaha illallah, kan. Kalimah yang ringan di bibir tapi berat timbangan di sisi Allah SWT, kan. Hatta Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dahulal jannah.
siapa pada pengakhiran kehidupan dia dapat ucapan kalimah la ilaha illallah, pasti dan pasti akan mendapat syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan, inilah perkataan kan yang kita banyakkan kan untuk ucapkan kalimah la ilaha illallah kan. Sebab tu kan orang kalau orang dah nazak kan, kita akan banyak kan, kita akan ajar mereka untuk ucapkan kalimah la ilaha illallah kan. Jadi bagaimana tuan kan untuk mendapatkan pengakhiran yang baik dengan ucapkan kalimah la ilaha illallah, mana dekat dunia inilah kita kena banyakkan ucapan la ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang patut kita minta lagi untuk kita mendapat syurga Allah SWT kan. Kita mohon pada Allah SWT untuk Allah kurniakan kita dengan syurga Allah SWT kan, untuk kita dapat masuk syurga Allah SWT. Tak lagi tak bukan tuan. Inilah yang kan, inilah yang permintaan yang kita nak untuk mendapat syurga Allah SWT. Dan yang keempat, yang keempat, kita apa yang doa yang patut kita minta, kita memohon untuk mendapat keridaan Allah SWT. Kita mohon untuk mendapat keridaan Allah SWT dan supaya Allah redha dengan setiap apa amalan yang kita buat kan. Itu antara 4 zikir yang tak patut kita tinggalkan. Saya ulang balik, apa dia? Poin yang pertama, istighfar. Yang kedua, banyakkan ucapan syahadah ataupun kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga, mohon untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat kan, yang keempat, dan dengan kita memohon untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam kita kan meneruskan ibadah Ramadan ini tuan-tuan, saya nak berikan beberapa contoh lah, ataupun contoh ataupun apa perbezaan perkara yang seronok dan perkara yang tak seronok kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Ada 7 tuan-tuan. Dan apakah perkara seronok dan perkara yang tak seronok? Yang pertama, perkara yang pertama seronok yang pertama ialah mana dalam bulan Ramadan ini bulan tarbiyah kita untuk kita jimat belanja tuan-tuan. Kita tengok bulan Ramadan ni kita jimat belanja ke banyak belanja kan? Yang tak kenapa jimat belanja, mana kita mana kos makan kita dah kurang kan, mana kita dah tak perlu nak fikir sarapan pagi kita, minum pagi kita, tengah hari kita kan, minum petang kita kan, mana kita fokus untuk mana kita belanja makan kita untuk berbuka puasa dan murid sikit kan. Mana kan andai kata kalau berlaku keborosan, kita kena cek balik kan, di mana salah silap. Itu yang pertama. Perkara seronok yang kedua kan, dalam bulan Ramadan ni kita ni banyak kurang makan ataupun kuat makan. Kan? Kurang makan ataupun kuat makan. Jadi biasa kalau kita dah hari ke-8 ni, mana kita dah boleh kawal makanan kita kan? Sebab tu orang diet ni kata kalau orang nak belajar diet, mana belajar pada bulan puasa kan. Yang ketiga, adakah kita menjadi rajin ataupun menjadi malas? Kan? Adakah kita menjadi rajin ataupun menjadi malas? Jadi tuan-tuan, kalau yang ada yang kat sini mesti rajin-rajin belaka ni kan. Sebab apa? Sebab lepas subuh dah tak tidur kan, tu datang masjid, lepas tu duduk sebentar, duduk kuliah. Ni golongan-golongan yang rajin kan. Manakala kalau Ramadan kita menjadi orang yang malas, mana kita kena cek balik kan. Ada something wrong somewhere yang tak kena dengan diri kita. Kenapa tuan? Bulan Ramadan kan, mana kata syaitan dibelenggu kan. Jadi kalau malas lagi tu, bukan syaitan itu tuan, itu maknanya diri kita kan. Itu mana kena cek balik diri kita. Yang keempat, perkara seronok yang keempat, adakah dengan bulan Ramadan ini kita sibuk dengan ibadah ataupun sibuk membeli belah kan? Sibuk dengan ibadah ataupun membeli belah. Jadi kita pastikan kita menjadi orang yang sibuk untuk beribadah pada Allah SWT kan? Ibadah kan. Apa tuan-tuan keistimewaan Ramadan ini? Yang pertama, adanya puasa. Yang kedua, adanya Lailatul Qadar kan? Yang ketiga kan, adanya zakat fitrah kan? Tuan-tuan jangan lupa untuk kan, kewajipan bayar zakat fitrah kan? Zakat fitrah ni hanya ada pada bulan Ramadan kan? Zakat diri ataupun zakat fitrah dikenakan sebagai zakat diri kan? Kalau bulan lain tu zakat biasa kan, bukan zakat harta, zakat pendapatan, zakat apa zakat perdagangan kita. Tapi zakat fitrah ni hanya ada pada bulan Ramadan.
Apa lagi keistimewaan Ramadan? Yang keempat, adanya nuzul Quran, kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan ini kan diturunkan Al-Quran. Saya sambung sikit tentang poin Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran ini mulia dan kenapa Al-Quran ini satu perkara yang mulia? Yang pertama, Al-Quran ini mulia kerana diturunkan kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang membawa Al-Quran ini malaikat yang mulia. Kemudian disampaikan Al-Quran ini kepada baginda Nabi SAW, Nabi yang mulia. Kemudian Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan yang mulia. Dan dalam penurunan Al-Quran ini berlaku pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini juga malam yang mulia. Jadi Al-Quran yang kita ada kan, adalah Al-Quran yang mulia, kan? Al-Quran yang mana mukjizat yang Allah pelihara sehingga hari kiamat, kan? Al-Quran ni mukjizat yang Allah pelihara sehingga hari kiamat. Jadi tuan-tuan, kita jangan sia-siakan Al-Quran, masa Al-Quran yang kita ada ni, kan? Dan kita gunakan seelok-eloknya untuk kita manfaatkan. Itu yang keempat tadi. Kita sambung pada poin yang keempat, kan? Perkara yang seronok, sibuk ibadah ataupun sibuk membeli belah. Yang kelima, perkara seronok, kan? Dalam bulan Ramadan ni, berat kita turun ke berat kita naik? Kan? Ini. Yang keenam, perkara yang seronok, kan? Badan kita menjadi cergas ataupun badan kita menjadi lemah, kan? Mana Nabi SAW sebut sumu tasihu, dengan berpuasa ini kamu akan jadi sihat, kan? Dengan berpuasa ini kita akan menjadi sihat. Mana pastikan, kan? Makna puasa ini bukan melemahkan kita, kan? Puasa ini yakinlah, kan? Puasa ini ialah untuk kita memberi kita kekuatan, kan? Memberi kita kecergasan, kan? Sebab kan, macam mesin, badan kita macam mesin juga, tuan. Mana 11 bulan yang lalu kita ni dah, kan, antibody kita ataupun body kita ni, kan, terutama di bahagian perut ni bekerja sangat, kan, proses makanan kita. Jadi kita bagi rehat sikit pada satu bulan Ramadan ni untuk dia, kan, untuk kata dia apa, untuk diservis dah sekejap, kan. Itu yang keenam. Dan yang terakhir sekali, perkara seronok pada bulan Ramadan ni, adakah bulan Ramadan ni bulan menutup aib ataupun penyebar aib? Mana pada bulan Ramadan ni lah kita, kan, disambung macam mana saya sebut tadi pada awal tadi, mana puasa ini bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga, bagaimana kita nak kawal panca indera kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Baik, itu antara perkara seronok dan perkara yang tak seronok yang dapat kita, kan, yang biasa kita buat pada bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi jadi sekadar itulah untuk, kan, perkongsian, kan, saya pada pagi ini, kan, tentang bagaimana untuk, kan, kita bersama kita teruskan bersama jayakan tarbiyah Ramadan kita pada tahun ini. Kenapa kita nak pastikan supaya Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang terbaik. Mungkin hari ini kita, macam saya dah 40 tahun hidup, dah 40 tahun menghadapi Ramadan. Jadi kita niat sungguh-sungguh, kan, supaya Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik daripada bulan-bulan yang akan datang, kan. Sebab tu, kan, orang Islam yang berjaya lah, apa yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi Ramadan kali ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Jadi insya-Allah ayuh kita, kan, kita pastikan, kan, kita gandakan amalan-amalan kita, kan. Di samping kita jaga solat fardu kita, amalan-amalan fardu kita jaga, kita tingkatkan juga dengan amalan-amalan sunat kita. Pertama dalam solat kita jaga solat-solat, kan, sunat-sunat kita, kan. Mungkin kita solat isra' kita, solat duha kita, kan, solat rawatib kita, kan, kita jaga, kan. Kemudian apa lagi tu, kan, amalan-amalan sunat yang biasa kita buat, kan, dengan berinfaknya, dengan bersedekahnya, kan, melakukan perkara kebaikan, kita gandakan amalan-amalan ini pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini bulan bonus yang Allah berikan kepada kita, dan janganlah kita sia-siakan setiap detik masa yang berlalu, kan, dalam Ramadan ini dengan perkara yang sia-sia. Dan bulan Ramadan ini bulan infinity,
untuk kita mencari pahala kan. Biasa kita dengar infinity untuk cari income kan. Jadi bulan Ramadan juga adalah bulan infinity untuk kita mencari dan menambahkan amalan-amalan pahala kita. Kenapa tuan-tuan? Pahala ini kan, di dunia ni kita tak nampak, tapi yang pasti pahala ini ialah mata wang ataupun perkara yang ada nilainya di sisi Allah SWT bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sekadar itulah untuk perkongsian ringkas saya pada pagi ini sebagai sandaran adab apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan, kekilafan, ketaifan itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah merahmati pertemuan perjumpaan kita pada pagi ini. Ya Allah ganjari dengan pahala, dan pahala ini adalah bekalan kita semua untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan saya, doakan saya, dan terlupa saya sampaikan salam daripada penceramah yang sepatut hadir pada pagi ini, Ustaz Hasnul Abu Bakar, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah sekadar itu kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.